Ini bab udhiyah, kurban bagi musafir dan orang-orang perempuan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi SAW masuk menemuinya. Dia telah kedatangan haid di Sarif sebelum masuk Mekah. Dia sedang menangis pada ketika itu. Nabi SAW pun bertanya, apa hal? Kenapa? Anufisti, adakah engkau telah kedatangan haid? Kata Aisyah, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang Allah telah tentukan kepada banati Adam, orang-orang perempuan. Faqdi ma yaqdil haj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji. Cuma jangan engkau tawaf, cuma engkau tak boleh tawaf Baitillah. Bila kami telah berada di Mina, saya dibawakan daging lembu. Saya bertanya, apa ini? Mereka menjawab, mereka mengatakan, Rasulullah SAW telah berkorban bagi pihak isteri-isterinya, telah mengorbankan lembu bagi pihak isteri-isterinya. Bab ma yushtaha min al-lahm yawm an-nahr. Ini bab daging yang diingini pada hari nahar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Nabi SAW bersabda pada hari nahar, sesiapa yang telah menyembelih binatang kurbannya sebelum sembahyang, hendaklah dia mengulangi, yakni sembelih binatang yang lain. Ketika itu bangunlah seorang lelaki, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah suatu hari yang mana daging diingini padanya. Dia menyebutkan jirannya dan dia berkata, saya mempunyai jaza'ah, seekor anak kambing yang lebih baik dari 2 ekor biri-biri daging. Nabi SAW pun membenarkan kepadanya untuk mengorbankan anak kambing itu, jaza'ah itu. Saya tidak tahu adakah kebenaran ini sampai kepada, adakah kebenaran ini melampaui orang lain selainnya ataupun tidak. Kemudian Nabi SAW pun menuju kepada 2 ekor kibas. Lalu Nabi SAW menyembelih kedua-duanya. Orang ramai berdiri untuk mendapatkan kambing. Orang ramai pergi kepada kumpulan kambing dan mereka membahagi-bahagikannya. Atau perawi berkata fatajazza'uha, sama maknanya, membahagi-bahagikannya, membedak-bedakannya. Bab man qala al-adha yaumun nahr. Bab orang yang berpendapat al-adha itu, hari kurban itu, ialah hari nahar, yakni hari yang ke-10 Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Abi Bakrah dan Nabi diriwayatkan daripada Abi Bakrah daripada Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya zaman telah beredar seperti mana keadaannya semasa Allah menjadikan, atau pada hari Allah menjadikan langit-langit dan bumi. Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ialah 4 bulan haram. 3 darinya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi Rajab Mudhar, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia pun diam, sehingga kami menyangka dia akan menamakan bulan itu dengan nama yang lain.
Dia pun berkata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami berkata, ya. Qala, dia bertanya lagi, fa ayyu baladin hadha? Negeri apakah ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia diam, yakni Nabi SAW diam, sehingga kami menyangka dia akan menamakannya dengan nama yang lain. Qala, dia berkata, bukankah ini Al-Baldah, Mekah? Kami berkata, ya. Dia pun bertanya, fa ayyu yaumin hadha? Lepas itu, hari apakah ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW diam, sehingga kami menyangka dia akan menamakannya dengan nama yang lain. Nabi SAW pun berkata, bukankah ini hari nahar? Kami berkata, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu, kata Muhammad, yakni Ibnu Sirin, saya rasa dia berkata, yakni Ibnu Abi Bakrah berkata, wa a'radakum, dan kehormatan kamu, alaikum haram, haram kepada kamu, seperti mana haramnya hari kamu ini, di negeri kamu ini, di bulan kamu ini. Nanti kamu akan bertemu dengan Tuhan. Dia akan bertanya kamu tentang amalan-amalan kamu. Ketahuilah, janganlah kamu kembali sesat sesudahku, di mana sebahagian dari kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Ketahuilah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi sebahagian orang yang sampai kepadanya hadis ini lebih mengerti dan memahami tentangnya dari orang yang mendengarnya secara langsung. Muhammad, yakni Ibnu Sirin, bila menyebutkan hadis ini, dia berkata, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas itu, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, ketahuilah, adakah aku telah sampaikan? Ketahuilah, adakah aku telah sampaikan? Atau ingat, adakah aku telah sampaikan? Ingat, adakah aku telah sampaikan? Babul adha wal manhar bil musalla. Ini bab kurban, yakni sembahyang hari raya adha, dan manhar, sembelihan ataupun tempat sembelih, bil musalla, di musalla. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi', katanya Abdullah menyembelih binatang, menyembelih unta, fil manhar, di tempat sembelih, di tempat sembelihan. Ubaidullah berkata, yakni manharin Nabi, yakni tempat sembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menceritakan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang, yakni macam lembu, beri, apa semua tu, yadhbah wa yanharu, menyembelih juga, menyembelih unta, bil musalla, di musalla, yakni kawasan berdekatan dengan tempat sembahyang hari raya. Ini bab kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kibash aqranain yang bertanduk. Wa yuzkaru, dan disebutkan saminain yang gemuk. Yahya bin Sa'id berkata, saya mendengar Aba Umamah bin Sahal berkata, kami menggemukkan binatang yang akan dikurbankan semasa di Madinah. Orang-orang Islam, yakni yang lain juga menggemukkan binatang kurban itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan 2 ekor kibash. Saya juga mengorbankan 2 ekor kibash. Yani saya juga nak mengorbankan 2 ekor kibash. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah pergi kepada 2 ekor kibas yang bertanduk dan gemuk, cantik. Fadhabahahuma biyadihi, dia pun menyembelih kedua-duanya dengan tangannya, yakni menyembelih sendiri. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahawa Nabi SAW memberikan kepadanya kambing untuk dibahagikannya kepada sahabat-sahabatnya sebagai binatang kurban. Selepas itu masih lagi berbaki seekor anak kambing. Dia pun menceritakan kepada Nabi SAW tentang anak kambing yang baki lagi itu. Nabi SAW pun berkata, "Dhahi bihi anta," engkau sendirilah korbankannya. Ini bab sabda Nabi SAW kepada Abi Burdah, "Dhahi bil jadha' min al ma'z," korbankanlah jadha', yakni anak kambing. Al jadha' min al ma'z, yakni anak kambing, dan itu tidak akan memadai, tidak akan sah bagi pihak orang lain sesudah engkau. Diriwayatkan dari Bara, katanya, seorang pakcik saya telah berkurban. Pakcik saya itu dikenali dengan Abu Burdah. Sebelum sembahyang dia telah berkurban, sebelum sembahyang. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Syatuka," biri-biri engkau itu atau kambing engkau itu adalah biri-biri daging. Dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai seekor anak kambing yang jinak." Qala, Nabi SAW pun kata, "Izbahha," sembelihlah anak kambing itu. Tetapi tidak boleh untuk orang lain. Itu tidak boleh untuk orang lain. Kemudian dia berkata, sesiapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sembahyang, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang menyembelih selepas sembahyang, sesungguhnya telah sempurnalah ibadat kurbannya itu, dan telah dia menepati sunnah orang-orang Islam. Tabahu Ubaidah an Sya'bi wa Ibrahim, dan seterusnya. Dalam riwayat yang Imam Bukhari sebut tu, kemudian ada macam-macam lafaz itu. Anak, laban, jaza'ah, tadi jaza'u. Dalam riwayat asal lagi anak, jaza'ah, anaku jaza'in, anaku laban, macam-macam yang disebutkan itu. Semuanya menunjukkan anak kambing belaka. Anaku laban itu maksudnya anak kambing yang baru melepaskan susu ibunya. Itu yang dikatakan anaku laban. Diriwayatkan dari Bara, katanya Abu Burdah telah menyembelih binatang kurban sebelum sembahyang. Nabi SAW pun berkata kepadanya, "Abdilha," gantikannya, yakni dengan yang lain. Faqala laisa 'indi illa jaza'ah, katanya tidak ada pada saya kecuali anak kambing. Qala Syu'bah berkata, saya rasa dia berkata anak kambing itu lebih baik dari musinnah, lebih baik dari kambing yang besar. Qala ij'alha makanaha, Nabi SAW pun berkata, gantikanlah dia dengan anak kambing itu. Walan tujzi'a an ahadin ba'dak, tetapi tidak boleh untuk sesiapa pun sesudah engkau. Diriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW sebenarnya, waqala anaku jaza'atin, lebih kurang begitulah. Ini bab orang yang menyembelih binatang-binatang kurban dengan tangannya sendiri. Diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi SAW telah mengorbankan 2 ekor kibash amlahain yang cantik. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, saya melihatnya meletakkan kakinya di atas pipi kambing itu, kibash itu. Nabi SAW membaca bismillah dan bertakbir
lalu menyembelih kedua-duanya dengan tangannya, yakni dengan tangannya sendirilah, dengan sendiri. Bab man dzabaha dhahiyata ghairi, ini bab orang yang mengorbankan binatang kurban orang lain. Ada orang telah membantu Ibnu Umar fi badanatihi, dalam mengorbankan untanya. Abu Musa telah menyuruh anak-anak perempuannya supaya mengorbankan binatang dengan tangan-tangan mereka sendiri, kurbankan sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya di Sarif. Ketika itu saya sedang menangis. Dia pun bertanya, "Kenapa? Adakah engkau telah kedatangan haid?" Saya berkata, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ini adalah suatu perkara yang Allah telah tentukan kepada orang-orang perempuan. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Cuma engkau tidak boleh tawaf Baitullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan bagi pihak isteri-isterinya lembu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan lembu bagi pihak isteri-isterinya. Itulah beberapa bab yang kita baca saat ini sebagai sambungan kepada bab-bab yang lain yang telah dibaca sebelum ni sikit. Dalam Kitabul Adhahi, kitab tentang kurban. Ini bab kurban bagi musafir dan orang-orang perempuan. Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak isyarat kepada khilaf ulama tentang kurban musafir. Sama ada ulama yang mengatakan wajib ataupun mengatakan sunat. Kalau hak kata wajib tu bagi musafir wajibkah? Begitu juga kalau hak kata sunat tu bagi musafir sunatkah? Begitu juga dengan perempuan. Sebab setengah-setengah ulama mengatakan perempuan itu memadai dah dengan suami dia berkorban, sudah memadai dah untuk diri dia sendiri, untuk diri suami dia tu, dan juga untuk ahli keluarga dia. Tak payahlah dia berkorban sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sunnah kurban ini kepada setiap orang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada perempuan itu sudah bersuami, suami dia berkorban, dia pun kena kurban juga, sunnah juga kepada dia. Atau mengikut khilaf di kalangan ulama tu, katakan wajib tu wajib juga kepada dia kalau sekiranya dia tu seorang yang senang. Sekiranya dia tu seorang yang senang. Imam Bukhari tidak buat keputusan hak mana yang lebih kemah di sisi dia. Sebab itu dia tidak amari asar dari sahabat dan tabi'in. Begitulah biasanya. Dia nak ayatnya kedua-dua golongan itu masing-masing mempunyai alasan yang kukuh, yang kuat. Gitu cara dia. Kalau kita tengok tu nombor 9 luar tu, lil musafir hal yajibu 'ala al musafir udhiyah, ikhtalafu fihi, khilaf. Wajibkah? Bagi orang yang mengatakan wajib lah, wajibkah kepada musafir tu? Khilaf. Syafi'i berkata sunnatun ala jami'in nas wa 'ala al-haj bimina. Sunnah kepada semua orang. Musafir itu masuk musafir juga, dan termasuklah orang yang buat kerja haji yang duduk di Mina itu pun sunnah juga. Wa bihi qala Abu Thawr. Abu Thawr pun berpendapat begitu. Tetapi kata Malik, al-udhiyah wajibatun alaihi wa la yu'maru bitarkiha illa al-haj bimina. Kurban itu wajib juga kepada orang musafir itu, dan tidak diperintahkan supaya meninggalkannya kecuali kepada orang haji saja yang dia kecualikan di Mina. Kata Abu Hanifah, tidak wajib kepada musafir berkurban. Diriwayatkan dari An-Nakhai, yaitu dia membenarkan untuk orang yang mengerjakan haji dan orang musafir supaya tidak berkurban. Tak apa kalau tidak berkurban. Khilaf tu banyak dalam masalah ni. Imam Bukhari nak ayat tu lah, isyarat kepada khilaf tu, dan dia tidak terjeh ke mana-mana.
Sebab apa? Apa maksud dia tidak buat mari itu? Bagi dia sama kuat. Sama kuat. Dan dia tidak nak terjah mana-mana. Mana-mana pun boleh. Lepas tu dia marilah hadis daripada Aisyah ni. Iaitu Rasulullah SAW masuk menemuinya di Sarif. Ketika itu dia mari kotor. Dia menangislah. Pasal dia ingat tak boleh nak buat kerja haji lah. Kalau setakat dia tak apalah. Ni siapa tergendala orang lain pula. Kena tunggu dia. Lama lah pula. Dia ingat begitu. Nabi SAW pun pujuk dia. Tanya dia apa-apa. Menangis. Dia pun kata apa ni, mari kotor kah? Dia kata iyalah. Nabi SAW pun pujuk dia. Ini adalah suatu perkara yang Allah SWT telah tentukan kepada orang-orang perempuan. Orang perempuan memang lagu tu lah. Tidak pelik lah. Tidak nak ayaknya bapa nak marah, bapa nak pusing, bapa nak susah hatinya. Itu suatu perkara yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga hukum pun ada juga berkaitan dengan dia tu. Bagaimana tidak jadi masalah, tak usah susah hatilah. Faqdi ma yaqdil haj. Kamu lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji. Orang haji buat apa? Buat belaka. Semua buat belaka. Cuma jangan tawaf. Hak tu je hak talihnya. Tawaf saja. Sebab tawaf itu dia menepati semaya. Pas orang apa ni? Haid ni mari kotor ni dia tak boleh semaya. Hak tu. Hak lain boleh belaka. Boleh belaka. Bila kami berada di Mina, aku dibawa daging lembu. Aku kata, apa ni? Orang riwayat Rasulullah SAW telah mengorbankan lembu bagi pihak isteri dia. Bagi pihak isterinya. Mengorbankan lembu. Di sini ayatnya Nabi SAW itu dalam perjalanan tu, musafir tu. Bahkan sekiranya tidak ada sunat, tidak ada sunnah, atau mengikut setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah, sebab dia kata wajib. Kalau tidak wajib, kenapa Nabi SAW tidak tinggal? Sehingga dalam musafir pun dia kurban lagi. Tidak diketahui Nabi SAW ni pernah meninggalkan kurban pada mana-mana tahun. Semasa di Madinah tak ada. Walaupun dalam perjalanan dia kurban juga. Itulah alasan bagi orang yang mengatakan kurban itu wajib. Sebab apa? Nabi tak pernah tinggal. Bagi orang-orang yang mengatakan sunat, tak pernah tinggal Nabi SAW itu tidak semestinya menunjukkan wajib. Berapa banyak Nabi SAW tak pernah tinggal. Semaya sunat tu pun tak pernah tinggal juga. Siapa dia qadha benar. Tapi adakah itu menunjukkan wajib? Dia jawab begitu. Pahala salai bagi orang yang mengatakan wajibnya, fasalli li rabbika wanhar. Dengan perintah itu. Perintah tu suruh semaya raya. Lepas semaya wanhar. Ini menunjukkan kurban itu selepas semaya. Hak tu pun dalam bentuk perintah juga. Bila perintah menunjukkan wajib. Lepas tu selain daripada tu dalam hadis ni kita tengok, hak kita baca saat ni sudah terjemah dah. Iaitu Nabi SAW kata bila orang tu salah kurban sebelum semaya, dia kata ganti hak lain. Kalau tidak wajib, apa suruh ganti? Ini menunjukkan wajib lah tu. Kalau tidak, dah sekor dah kawan tu. Terlepas. Sekor dah mati binatang dia. Kalau sekor lagi, kalau jual pun kita kata boleh pitih juga. Ini dia suruh ganti. Menunjukkan wajib. Dia kata begitulah. Masing-masing itu alasan. Pada sini Imam Bukhari buat mari. Hak ni. Nabi SAW berkorban. Dia nak ayat ke apa dia? Nak ayatnya orang musafir pun ada korban juga. Ada korban tu sama ada hadis ini untuk dipakai oleh orang yang mengatakan wajib. Ya, dia kata wajib lah. Sebab dalam musafir pun dia buat juga. Atau bagi orang yang mengatakan sunat, dia kata sunat lah. Sebab dalam musafir pun Nabi SAW buat juga sunat lah. Yakni kurban itu bukan sunat kepada orang yang bermukim sahaja, tetapi orang musafir pun sunat juga. Hak tu nak ayat. Tetapi sebelum ini Imam Bukhari awal-awal lagi, mula-mula bab lagi, bab sunnatil udhiyah. Dia letak dulu. Situ menunjukkan dia je apa pahaman dia, apa mazhab dia, pegangan dia. Sunnat udhiyah. Faham saat ni? Dia tidak ayat, cuma dia mari hadis. Nak ayat sunat juga. Gitu, sunat juga. Tapi dia tidak kata sunnatul udhiyah lil musafir. Dia tidak kata. Sebab apa? Pasal khilaf banyak di situ. Tapi nak tahu pendapat dia, tengok mula-mula sekali. Itulah pendapat dia tentang kurban ini.
iaitu sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Babu ma yushtaha minal lahm. Orang yang mengatakan tidak wajib tu dia tengok hadis lain lah. Dalam Muslim dan lain-lain ada disebutkan, iaitu Nabi SAW kata, sesiapa yang nak berkorban, dia kena korban selepas sembahyang. Sesiapa yang nak, mana ada kendak tu. Kalau tak sih, tak lah. Ini lafaz itu menunjukkan, tidak menunjukkan wajib tu. Sesiapa yang nak tu, ada pilihan tu. Kalau wajib, dia tidak kata lagu tu. Dia pegang dengan tu masing-masing. Ada hadis lah. Itulah. Pada hari nahar itu, bab daging yang diingini pada hari nahar. Kita orang-orang Islam lah, begitu juga orang lain umumnya dalam dunia ni, kalau suka, kalau nak mewah, kalau nak makan sedap sikit, orang kata buat jamu kat apa ni, orang kata tidak nak kata tak sah, tapi kat tak sempurna lah kita kata. Kalau tidak, makan daging ayam kau sembelih. Kalau tu pun beli kedah, daging ayam kau, kambing kau, lembu kau, apa kau, mesti ada. Hari-hari besar tu disembelih. Kalau tak boleh makan pada hari lain kerana kesusahan, susah, hari tu nak juga merasa ingin benar lah. Pada tahu dah hari tu, hari orang berkorban, masing-masing tu duduk tunggulah, mana-mana susah, ingin benar lah nak. Sebab hari-hari lain tak ada kesempatan untuk nak makan daging-daging banyak sikit. Tunggu hari tu. Gitu. Bila dalam keadaan menunggu begitu, setengah-setengah tu kesian tengok kepada jiran dia, orang susah, memang teringin nak makan daging. Orang gaduh lah cepat-cepat sembelih. Rupanya tak kena cara lagu tu. Ni lah nak cerita. Ni termasuk kurban ni, termasuk dalam ibadat. Bila ibadat, dia tak boleh sesuka hati kita. Kita kena mengikut apa yang ditetapkan, apa yang dianjurkan, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik dari segi waktu dia, dari segi cara dia, dan apa-apa syarat dia pun mesti kita kena ikut cara dia. Tak boleh kita buat sesuka hati kita. Kalau buat juga tak jadilah, walaupun dengan maksud betul setara mana, ikhlas setara mana pun. Sebab Zuhur tak masuk lagi, semuanya Zuhur. Tak boleh. Bulan Ramadan tak masuk lagi, nak puasa bulan Ramadan lagu mana? Memang syarat dia kena begitu. Tak jadi. Begitulah. Patut ni dia sebut itulah Nabi SAW pada hari nahar ni, nahar itu makna kurban. Pada hari raya kurban, yakni hari yang ke-10 Zulhijjah lah, dia berkata, sesiapa yang menyembelih binatang sebelum sembahyang, falyu'id, hendaklah diulanginya menyembelih. Sembelih lain. Maksud dia dalam ayatnya sembelih lain. Inilah bagi orang yang mengatakan wajib tu, dia kata sembelih lain. Bagi orang yang mengatakan sunat, muakkad lah tu. Itu menunjukkan takkid tu, suruh ulang pula tu. Kalaulah sunat lebih kurang, tidak suruh ulang, kata dia. Ini menunjukkan tekanan tu, penekanan tu ada tu. Iaitu molek benar lah kalau korban tu. Begitu. Sebab dia nak dah tu, cuma tak kena. Bila tak kena, orang nak dah, anjurkan dia supaya buat hal lain. Ini tidak menunjukkan wajib, kata dia, menunjukkan sunat muakkad. Kita terima sunat muakkad tu. Kalau nak kata wajib, susahlah kepada orang-orang yang susah ni. Takkanlah wajib ni ditentukan kepada orang-orang yang kaya saja. Tetapi bagi orang-orang yang mengatakan wajib tu, dia kata hak wajib tu bagi orang yang senang, orang hak tidak senang tak apa. Sebab zakat, wajib zakat bila ada harta, kalau tak ada tak kena gitu. Ni pun termasuk gitu juga. Ketika itu bangun seorang lelaki, hak tulah je ni, dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang mana orang ingin sangat kepada daging. Dia pun sebutlah cerita jiran dia tu memang itu sangat teringin sangatlah kepada daging. Sebab tu jadi dia ni gaduh cepat-cepat sembelih. Tapi dah Nabi SAW kata tak jadi tu, dia pun kata, wa indi jaza'ah, saya ada anak kambing. Anak kambing ni lebih baik daripada 2 ekor beri daging. Nabi SAW membenarkan kepadanya
untuk mengorbankan anak kambing itu? Saya tidak tahulah, kata perawi ini. Adakah kebenaran ini melampaui dia tu, melampaui dia tu sampai kepada orang lain, atau dia saja, khusus untuk dia saja? Saya tak tahulah tu. Kata perawi ini. Summan kafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pergilah tuju kepada 2 ekor kibas dan dia sembelih. Tak apalah tu. Sini nak ayat satu masalah, iaitu berkenaan dengan umur binatang itu yang boleh dikurban tu, berapa umur dia. Tu Imam Bukhari nak ayat tu pula. Sebab apa di sini dalam hadis ni, dan sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Dia kata saya ada jaza'ah. Saya ada jaza'ah. Ni sebelum pada ni pun ada dah. Itu berkenaan dengan Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dia pun kata ada jaza'ah. Qala dhahhi biha. Kamu kurbankanlah waktu tu. Tapi orang lain tak boleh. Dalam riwayat yang lain akan datang kita akan jumpa. Ini riwayat Abu Burdah bin Niyar ni. Dia pun begitu juga. Nabi SAW kata orang lain tak boleh, khusus untuk kau saja. Dia kata jaza'ah. Jaza'ah tu gapo? Kambing, anak kambing umur berapa tahun? Di sini disebutkan. Cuba kita tengok nombor 2 dalam hasyiah kita tu, nombor 2. Dulu sudah sebut dah. Muka surat sebelah tu, muka surat ni 832, hasyiah nombor 7. Ni di sini hasyiah nombor 2 dalam muka surat ni, lebih kurang sebenarnya. Jaza'ah iaitu anak kambing hak muda. Kalau jaza'ah ni boleh untuk binatang-binatang yang lain, bukan anak kambing saja. Kalau unta hak muda, iaitu hak sempurna 4 tahun, cukup 4 tahun. Kalau lembu dan kambing hak sempurna 1 tahun, itu jaza'ah. Kata setengah ulama, kalau lembu hak cukup 2 tahun, kalau biri hak cukup 1 tahun. Kata setengah ulama, kurang lagi daripada tu, kurang lagi daripada 1 tahun. Pak kurang lagi tu berapa bulan? Ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Gitu. Lepas tu dia kata saya ada jaza'ah. Yang ni jaza'ah dia ni minal ma'z. Jaza'ah kambing, anak kambing. Kalau jaza'ah minal dha'n, anak biri, hak tu memang boleh. Kalau jaza'ah tu lembu, hak masuk tahun ketiga, cukup tahun 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau jaza'ah ni anak kambing, iaitu masuk pada tahun yang kedua, masuk pada tahun yang kedua, cukup setahun, masuk pada tahun yang kedua. Itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Tapi mengikut mazhab Hanafi, 7 bulan boleh dah, 6 bulan boleh dah. Sini dia tidak ayat situ. Ini pada baru ni, baru ni muka surat sebelah tu, hasyiah nombor 7. Iaitu jaza'ah kalau anak kambing ma akmala sanah wa dakhala fi sanati tsaniyah, cukup setahun, masuk pada tahun yang kedua. Wa huwa al-asah 'inda Syafi'iyah. Inilah hak asah mengikut ulama-ulama Syafi'i. Wal ashhar 'inda ahli al-lughah, dan inilah yang masyhur di sisi ahli lughah. Kalau kata jaza'ah tu, kalau anak kambing hak cukup setahun, masuk pada tahun yang kedua. Kata setengah ulama nisfu sanah. Kalau nisfu sanah maknanya 6 bulan lah. Huwa qaulul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini pendapat ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Hanbali. Kata setengah ulama 7 bulan. Ini yang disebutkan oleh pengarang Hidayah, mewakili ulama-ulama ulama Hanafi. Imam Tirmizi menyebutkan hak kata 6 bulan atau 7 bulan itu dari Waqi', salah seorang ulama. Lepas tu Syekh dalam Lama'atut Tanqih Syarah Mishkatul Masabih, dia menukilkan dari kitab Hidayah. Dia katakan dia harus ni pun
mengikut ulama Hanafi ni, harus 6 bulan 7 bulan tu pun, kalau anak kambing tu jenis besar, jenis bakar besar, sehingga kalau dia tu duduk bercampur bau dengan kambing berumur setahun, cukup setahun, masuk tahun yang kedua tu tukar, lebih kurang sama besar, hak lagu tu hak boleh tu. Gitu. Kalau dari jauh orang tukar. Begitulah. Berkenaan dengan kambing tu, hak boleh tu, hak boleh sembelih tu, boleh dibuat kurban itu. Begitulah. Lepas kalau setengah-setengah orang tu dia masalah, ni tak cukup setahun ni, lagu mana? Masa ni gitulah pendapatnya. Memanglah kalau dalam mazhab Syafi'i tak cukup setahun tak boleh. Pasal apa? Dia pegang dengan hadis ni. Hadis ni hak boleh tu khusus untuk dia tu. Khusus untuk dia. Pada tu Imam Abu Hanifah dalam kitab Hidayah tadi kata boleh tu, sebab dia royak dalam hadis ni, dia kata jaza'ah lebih baik dari 2 ekor biri daging. Menunjukkan besar tu. Menunjukkan besar. Bukan semata-mata tengok dari segi umur saja, tengok dari segi tubuh dia tu kata. Begitulah. Bang qala al-adha yaumun nahr. Ini bab orang yang mengatakan hari kurban itu ialah hari nahar, yakni hari yang ke-10. Sekali lagi Imam Bukhari wak mari ni nak isyarat kepada khilaf ulama tentang kurban ini. Kurban ni hari kurban, kita panggil hari raya kurban ni, hak boleh kurban tu hari gapo? Khilaf pula situ. Satu pendapat mengatakan hak boleh kurban ni hari hak mula-mula tu lah, hari yang ke-10 tu saja. Itu hari kurban, sebab orang panggil yaumun nahar, hari kurban. Diidafatkan hari itu kepada nahar. Nak rayaknya hari itu hari khusus dengan kurban, hari 9, hari lain tak boleh dah. Tak boleh. Itu pendapat setengah ulama. Setengahnya pula mengatakan hari kurban tu boleh 3 hari. 3 hari itu termasuk hari raya tu, 10, 11, 12. Itu hari kurban. Hari itu boleh kurban. Lepas pada tu tidak kurban dah. Dia nak isyarat kau tu. Ni pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik ke apa. Lepas tu pendapat yang ketiga, dia mengatakan hari kurban ini 4 hari. 4 hari. Iaitu hari yang ke-10 dan 3 hari tasyrik. Hak selepas tu 11, 12, 13 masih boleh kurban lagi. 11, 12, 13 4 hari. Apa ada lagi ulama seperti Umar bin Abdul Aziz, Auza'i dan lain-lain yang mengatakan, dia kata sampai ke hujung bulan boleh lagi. Tu pelik juga tu. Sampai ke hujung bulan boleh lagi. Sepanjang bulan Zulhijjah tu sampai ke akhir bulan tu boleh lagi. Bulan kurban, dia panggil bulan kurban. Boleh lagi sampai ke akhir tu. Tapi pendapat itu tidak masyhur. Setengah-setengah ulama mentakbirkannya, mengatakannya itu pendapat yang syadz. Al-adha yaumun nahr. Nomornya hadza babun fi bayani qawli man qala innal adha yaumun nahr. Menyatakan pendapat orang yang berpendapat bahawa al-adha itu iaitu hari nahar, iaitu sehari saja. Wa huwa yaumun nahr. Ini pendapat siapa? Wa huwa qawlu Ibn Sirin. Pendapat Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin. Wa hakahu Ibn Hazm an Humaid bin Abdurrahman. Ibn Hazm mengatakan ini juga pendapat Humaid bin Abdurrahman, bahawa dia mengatakan la yara an-nahr illa yauman nahr. Nahar itu hanya hari nahar. Wa akhadahu min idafatil yaum ila an-nahr. Dia faham itu daripada idafat yaum kepada nahar dalam hadis ini. Begitulah Ibn Hazm sendirinya. Ibn Hazm dia pendapat seperti Umar bin Abdul Aziz tu, seperti Auza'i, pakai hujung bulan boleh. Mazhab Zahiri dia boleh. Orang lain jawab, dia kata yaumul adha yaumun nahr, itu yaumun nahr al-kamil, yakni hari kurban yang sempurna. Sebab alif lam itu lil kamal. Alif lam lil kamal. Dia faham begitu. Hari kurban yang sempurna
ialah hari nahar, hak mula-mula. Hak itulah hak paling molek, hak paling afdal, hari yang mula-mula. Hari lain bukan makna tak boleh, hak tu yang paling sempurna. Dia faham begitu, orang lain faham begitu. Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman dalam Quran, liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari. Kalau kita kata hari kurban itu sehari, ya, macam mana Allah SWT kata ayyamin ma'lumat? Ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas rezeki yang Allah SWT berikan kepada mereka berupa binatang ternakan itu. Ini dia sebut beberapa hari. Apa kalau kita kata hari nahar itu sehari saja, macam mana dengan beberapa hari dalam Quran itu? Dengan sebab itu lebih kemahnya iaitu beberapa hari. Cuma beberapa hari itu sebab tadilah khilaf pula di situ. Selain daripada itu, amalan khalaf dan salah pula. Memang bukan hari yang ke-10 tu saja kurbannya. Hari yang ke-11 tu pun ada lagi, 12 tu pun ada lagi. Dengan sebab itu kita kena ambil kira juga tu. Lepas tu masing-masing ada dalil lagi lah. Pak kata hari nahar itu 3 hari. 3 hari itu termasuk hari yang ke-10 tu. Yang ini sampai kepada hari yang ke-12 saja. Itu banyaklah asar-asarnya. Dan orang yang mengatakan sampai kepada hari 13 tu pun banyak juga asarnya. Itu khilaf lah. Imam Bukhari seperti orang lain juga, seperti jumhur ulama, tidak mengatakan, walaupun dia kata yaumul adha yaumun nahar, bukan bermakna dia berpendapat seperti Ibnu Sirin yang mana hari itu hari yang ke-10 saja hari kurban, hari lain tak boleh. Dia tidak kata begitu. Dia nak ayatnya kelirunya pasal hak tu lah, yaumul adha yaumun nahar. Hak tu al adha yaumun nahar, dia keliru dengan hak tu yaumun nahar itu. Nak ayatnya ulama-ulama yang keliru tu, dia keliru dengan sebab tu. Tetapi bagi orang-orang yang perhati kepada dalil-dalil yang lain, dan hak ni pun dia pakai juga, boleh kita kata seperti kata tadi, alif lam itu alif lam lil kamal, lam tu lil kamal, mana hari kurban yang sempurna ialah hari yang ke-10, bukan bermakna pada hari lain tak boleh, hari selepas tu. Lepas tu dia marilah hadis ini, az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Zaman telah beredar seperti keadaan asal di mana Allah menjadikan langit dan bumi. Nak rayaknya bulan-bulan tu sudah bertukar. Orang-orang Arab ni dia sewena-wena. Pasal sudah turun-temurun dalam masyarakat dia tu terima beberapa bulan itu dianggap bulan haram. Haram tu haram apa dia? Haram perang, haram khianat kat orang. Haram belakalah. Pas dia ni ada ketikanya dalam keadaan kesempitan. Pas nak lagu mana? Dia cuba kesok lah. Hak bulan ni hari kita hari ni kita letak bulan depan lah. Kita ganjak sikit. Bulan ni lebih halal lagi. Dia pun menyambung, merokok, macam-macam lah. Dia boleh buat lah. Tukar. Berpindah-pindah sehingga bertukar habis. Bulan-bulan. Tak tentu hak mana satu. Bulan ni, hak bulan apa ni? Muharram masuk dalam bulan Safar. Begitulah. Bertukar-tukar habis. Pada hari itu, hari Nabi SAW duduk di Arafah tu, dia kata zaman ini sudah bertukar. Ini tepat dah ni. Ni pada masa ni tepat dah ni. Bulan-bulan tu sudah tetap dah. Lagu ni lah seperti yang kita sudah terima ni. Dan hak ni lah yang perlu diterima secara berterusan sebagai bulan haram. Pahak kepercayaan bulan haram ke apa tu sebelum pada tu sudah ada dah. Hak dia tukar tu soal lain, tukar tu ganjak-ganjak tu, tetapi sudah ada dah. Dan hak tu Nabi SAW kekalkan. Dia tidak hapuskan hak tu. Sebab apa? Sebab Islam pun kenal juga manusia ni. Sebab Islam sebenarnya dia nak aman, damai. Dia tak say perang, bala, bertumpah darah, tak say hak tu. Sebagaimana dia tentukan tanah haram untuk melatih umat dia supaya biar ada satu tempat kita tak say tumpah darah, kita tak say buat kena kat orang, kita tak say sewena-wena.
buat kesalahan, cabut pokok kayu kau, kita kata tebal pokok kayu ikut suka hati, ataupun tengok burung nampak besar nak berdeh misalnya, biar agak ada satu tempat kita selamat, burung-burung tu pun berasa aman. Nak ayatnya semua berasa aman terhadap orang Islam. Hak naknya manusia semua ni berasa aman terhadap orang Islam. Hak naknya begitu. Tetapi itu dalam bentuk latihan. Sebab nak buat semua aman susah jadi dunia ni. Tidak mungkin begitu. Tetapi hak nak sebenarnya begitu. Begitu juga bulan. Kalau kita kata bulan ni semua tidak ada bulan haram, seseolah tidak ada latihan. Di sini nak ayatnya suka-suka pada bulan tu kena beringat sikit. Kena beringat sikit pada bulan lain. Bulan itu bulan haram. Dengan arti kalau buat kesalahan pada bulan-bulan itu lebih besar dosanya berbanding daripada bulan-bulan lain. Itu semua untuk melatih kita ke arah lebih selamatlah. Lebih menjamin keamanan. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, bapa dipanggil Rajab Mudhar ni pasal puak-puak Mudhar ini dia cukup jaga bulan Rajab ni. Ketika mana orang lain tak jaga, muka ni duduk suku kan, bulan ni duduk terpisah secara berasingan. Jadi masing-masing ganjak ke sana, ganjak ke sini orang lain, tapi puak-puak dia cukup jaga. Sebab itu dikatakan Rajab Mudhar, yang terletak di antara Jumadah Thaniyah atau Jumadah Al-Ukhra dan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, hak tu bulan tu 4 bulan. Lepas tu dia pun tanya, bulan apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia pun diam. Sehingga kami ingat dia nak bubuh nama lain. Rupanya dia nak menarik perhatian kami. Tanya begitu tu. Apa kalau hari ni hari yang mulia? Hari ke dia? Hari Jumaat. Bulan ni bulan ke apa? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni termasuk di dalam bulan haram. Pas ni tanah ni sini, negeri ni negeri ke apa ni? Negeri ni tanah haram. Tanah haram. Yang ni nak ayatnya, burung, binatang-binatang pun tidak boleh dibunuh. Binatang-binatang yang tidak dimakan pun tak boleh dibunuh. Biarkan dia begitu. Kecuali lah ada yang dikecualikan, binatang-binatang yang membahayakan manusia. Hak tu saja boleh bunuh. Kalau tidak, kalau binatang-binatang lain kalau bunuh, kena bayar fidyah. Kena bayar jazak. Kena bayar lah sekian-sekian banyak. Hak tu dalam bak dia lah. Hak tu nak rakyat jaga apa dia? Setara hak tu semua. Pokok kayu tak boleh tebah, tak boleh tarik, tak tu kalu, tak boleh patah pokok kayu, tak boleh. Kecuali lah untuk menjaga kebersihan, untuk apa tu. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Apa tujuannya? Tujuan nak suruh kita ni ingat, ini kan manusia, orang Islam ni, binatang pun dia jaga, tak boleh buat nyaya, tak tu pasal, tak boleh. Kalau kita nak pun binatang ni nak ajar dengan maksud tidak main-main, dengan maksud memang nak makan. Kalau main-main tak boleh. Itu kalau di lain. Di situ tak boleh kalau binatang buruan. Kalau binatang buruan tak boleh. Binatang buruan lah. Kalau binatang hak makan biasa tu tak apa tu. Ikan ke apa, binatang laut ke apa tu tak apa tu. Ni ayatnya binatang-binatang yang berdarah panas, kemudian yang culas, memang liar ada. Nak ayatnya hak liar tu pun nak suruh jinak. Jangan hak liar, kau liar lagi, mana-mana pun tak ada dia berasa aman. Jangan begitu. Ini semua tu adalah falsafah lah kepada orang Islam. Nak ayatnya kita orang Islam ni di mana-mana biar orang jinak dengan kita. Jangan orang liar lagi kita. Hak liar tu pun biar jinak. Jangan pula mana hak jinak pun kau liar. Hak jinak pun kau liar, kau lari. Hak naknya hak liar tu pun jinak. Cubalah latih diri begitu. Cubalah buat begitu. Apatah lagi manusia. Apatah lagi manusia sama Islam. Apatah lagi sama Islam. Dia dah ayat. Lepas tu dia pun dah kata begitu. Darah kamu, harta benda kamu. Muhammad kata, saya rasa perawi ni kata, kehormatan kamu. Sedangkan dalam riwayat yang lain banyak sekali sebut tanpa syak, tanpa begitu. Memang ada sebut
darah kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu adalah haram kepada kamu. Haram. Yang ni seseorang itu tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh merampas harta orang, mencuri tidak boleh, tidak boleh menipu harta benda orang, tak boleh, haram itu. Dan kehormatan orang, kita tidak boleh menceroboh kehormatan seseorang itu. Kita tidak boleh kata huduh kepada dia, tak boleh. Haram belaka. Kalau begitu, mana terjaminlah, amanlah, duduk dalam amanlah belaka kalau begitu. Ala, ketahuilah, janganlah kamu kembali sesat sesudahku, di mana sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Jangan kembali sesat. Dulu sebelum aku mari sesat, duduk balah sama sendiri, perang sama sendiri, bunuh sama sendiri. Ni sudah Islam dah ni, bolah lagu tu. Jangan dah lagu tu. Jangan kembali sesat. Kalau duduk balah perang pula, supaya balik semula lah, balik asal. Balik asal. Jangan jadi lagu tu. Dan ketahuilah, hendaklah orang yang hadir ni bagi tahu, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hak aku cerita ni, ramai lagi mungkin orang yang tidak hadir, dan orang-orang kemudian sampaikanlah hak ni. Ayatnya besarnya kehormatan manusia tu, apalagi orang Islam, iaitu kita kena jaga kehormatan dia, kena jaga darah dia, kita kena jaga harta benda dia, kena jaga. Sebab apa Nabi SAW suruh orang yang hadir itu sampaikan kepada orang yang tidak hadir? Boleh jadi orang yang sampai kepadanya cerita ini lebih memahami dan lebih mengerti tentang makna apa yang disampaikan kepadanya itu daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Boleh jadi hadis itu muka dia dalam, luas maksud dia tu, jauh jangkauannya. Kadang-kadang orang yang mendengar tu sendiri dia hanya faham selapis saja, tak apa, sampaikan kepada orang lain. Orang yang lebih bijak lagi, dia faham lagi, orang dalal lagi, dia boleh korek lagi, keluar macam-macam masalah dari situ. Dengan sebab itu kena sampaikan kepada orang lain. Cuba kita tengok sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat yang biasa, dia simpan molek hadis itu, sampaikan kepada orang kemudian. Orang kemudian sampai kepada zaman ulama mujtahidin, mereka buat keluar macam-macam hukum daripada hadis. Padahal sahabat itu sendiri pun tidak tahu nak buat keluar begitu, nak buat keluar masalah. Sahabat itu sendiri yang meriwayatkan tu tak terfikir dia, macam-macam masalah boleh keluar dari situ. Orang kemudian tengok itu faedahnya. Sebab apa? Sebab ilmu dia ni kau lama kau berkembang, kau luar. Kau kita selam kau dalam. Itu nak ayatnya. Jangan anggap pada waktu itulah sekat tu. Tidak gitu. Muhammad Ibn Sirin bila menyebutkan begitu, dia kata sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ala hal ballagtu, ini sebagai penyaksian dia. Hal ballagtu, adakah aku telah sampaikan? Adakah aku telah sampaikan? Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma fashhad, ya Allah jadi saksilah bahawa aku memang telah sampaikan. Habis dah kamu suruh sampai tu, aku wayak habis dah. Begitu. Babul adha wal manhar bil musalla. Ini bab semaya hari raya dan manhar, kurban binatang di musalla. Musalla di zaman Nabi SAW bukan di masjid. Semaya hari raya ni tidak di masjid, dia semaya pada luas, tempat yang luas, baru boleh pergi belakang. Lepas tu Nabi SAW mengarahkan orang-orang perempuan, apa semua pergi belakang semaya raya, dan pergi menyaksikan hari raya tu di padan tu. Kalau di masjid dah muka tak boleh pergi, macam mana? Macam mana? Susahlah, tak boleh naik. Tapi kalau tempat luas begitu, senang nak pergi. Lepas tu muka dekat pula dengan tempat kurban tu, manhar itu. Sebab itulah senang, lepas semaya tu nak cepat pergi tempat kurban tu selalu. Sebab itu dia semaya pada padan tu. Adapun mazhab Syafi'i, dia mengatakan di masjid, sebab dia pegang dengan hadis. Adalah hadis, tapi hak kebanyakannya tidak di masjid. Ulama-ulama mengatakan hak buat di masjid tu kerana hujan. Ya, kebetulan sesuai pula dengan tempat kita ni, hujan semacam. Kalau buat padan susah juga, kena musim hujan.
Sudah molek. Orang sini ni kebanyakannya pakai mazhab Syafi'i. Pakai mazhab Syafi'i, pas tempat hujan pula. Semayang dalam masjid, habis cerita. Semayang dalam masjid sini, semayang sana, tapi tidak nampak ramah lah. Dia naknya suruh nampak ramah. Tak ada masjid-masjid ni kosong semua tak ada. Semua masjid-masjid mana-mana jemaah tak ada. Pergi tepat saja. Baru nampak ramah, nampak hebat, suka. Hari kebesaran, baru nampak gitu. Itu tujuan dia. Sudah berapa kali kita jumpa dah musalla ni, maksud musalla ni bukan kita musalla kita tu. Musalla kita tu kecil pembalasah. Ni dak musalla ni padat. Diriwayatkan dari Nafi', katanya Abdullah yanharu fil manhar, menyembelih unta di tempat sembelihan. Maksud di tempat sembelihan, yakni tempat sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situlah dia sembelih. Diriwayatkan dari Nafi' bahawa Ibnu Umar menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazbahu wa yanharu bil musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hak bukan unta, itu yazbahu wa yanharu, menyembelih unta di musalla. Di musalla tu maksudnya dekat dengan musalla lah. Manhar di musalla. Begitu. Ini nak ayatnya Imam Bukhari wa marihah ni. Bagi ulama yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kurban, bukan biri saja, bukan kibas saja, tetapi unta pun dia ada kurban juga, sebab dalam hadis ni kata yazbahu wa yanharu. Sebab Imam Malik kata kurban ni, dalam masalah kurban ni hak paling afdal sekalinya gapo dia, iaitu kibas. Hak paling afdal. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih kibas semua. Sembelih kibas semua. Bagi dia hak sabit bagi dianya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sembelih hak lain sebagai kurban. Hak dia sembelihnya apa dia? Iaitu untuk dia lah, iaitu kibas. Tetapi orang lain kata tidak. Kalau kita tengok kepada hak ni, yazbahu wa yanharu. Yazbahu wa yanharu. Yazbahu ni boleh kambing, boleh lembu, boleh. Yanharu tu unta pun boleh. Menunjukkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lepas pada tu tadi, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Orang lain kata begitu. Jadi serupa dalam masalah hadiu binatang kurban haji tu, orang haji tamattu' ataupun haji qiran tu, hak tu hak afdal gapo dia, unta, lepas tu lembu, lepas tu beri gapo, begitu mengikut tertib tu. Hak ni pun begitu juga. Tapi Imam Malik kata hak tu lain. Hak kurban orang haji tu memanglah unta, lembu, lepas tu baru kibas gapo ni. Tapi dalam bab kurban ni, bagi dia kata hak lebih itunya, iaitu kibas. Sebab apa? Sebab ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kira dari segi banyak daging dia. Bukan kira dari segi itu. Bagi dia lah pandangan dia begitu. Ni asal lepas tu. Kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 ekor kibas yang bertanduk. Disebutkan yang gemuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan 2 ekor kibas yang bertanduk. Nak ayatnya binatang kurban itu sudah cukup sempurna, besar molek dah, bertanduk dah. Lepas tu gemuk molek. Tujuan Imam Bukhari buat mari hadis ni asal lagi dia nak rak pendapat Imam Malik. Sebab Imam Malik kata tidak molek. Secara khusus kita gemukkan binatang tu, bebas ke lembu ke kita beri makan banyak ya, untuk nak sembelih. Tak molek lagu tu. Sebab menyerupai orang Yahudi buat lagu tu, kata dia. Dia buat gitu tu. Tetapi orang-orang lain kata tidak begitu. Ni Nabi sallallahu ni apa nama ni? Kami, kata Abu Umamah, menggemukkan binatang kurban di Madinah. Dan orang-orang Islam menggemukkan. Tak apa buat lagu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu pun tak apa. Imam Malik lagu lain fahaman. Tapi Imam Bukhari tak setujulah waktu tu. Tak setuju. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengorbankan 2 ekor kibas. Saya juga mahu mengorbankan 2 ekor kibas. Ini lah Imam Malik pegangnya. Dia kurban 2 ekor kibas. Lepas tu hadis lagi ni daripada
Anas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada 2 ekor kibas yang bertanduk dan comel. Anak ayatnya yang nak dikorbankan itu comel molek, segar molek, gemuk molek, berisi molek, amlahin itu. Dia pun sembelih dengan tangannya. Tak apalah tu. Riwayat daripada Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada dia kambing, sejumlah kambing lah, untuk dia bagi kepada sahabat-sahabat. Nabi suruh ke dia, bagilah kepada sahabat-sahabat untuk dibuat sebagai binatang kurban. Bagi tu kalau kepada hak kaya, ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaya. Bagi daripada hak lagu mana tu? Daripada harta faid. Kambing-kambing atau lembu daripada harta faid. Boleh hak kaya pun. Pas kalau orang-orang miskin, binatang yang disuruh bagi ni oleh Nabi SAW, bagi daripada harta hak mana? Daripada zakat. Boleh untuk orang miskin. Nabi SAW bagi, suruh bagi, biar dia korban. Ini juga menjadi dalil kepada orang yang mengatakan wajib itu. Tapi bagi orang yang mengatakan sunat pun, dia kata ni boleh juga menunjukkan sunat. Sebab Nabi SAW bersungguh tu. Anak ayatnya sunat tu sunat muakkad lah. Gitu. Fabaqiya atud, tinggal lagi atud, anak-anak kambing hak seperti tadi lah, yang tak cukup setahun. Kalau cukup setahun tu tak apa dah, orang hak kata boleh tu boleh dah kambing. Cukup tahun, masuk tahun yang kedua tu. Hak ni masalah tak cukup setahun. Atud. Dia pun sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu sendiri kurbanlah hak tu. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang lain tak boleh, untukmu saja. Ini menunjukkan tak boleh lah. Begitu. Khusus untuk dia. Tapi setengah-setengah ulama kata tidak begitu, bahkan boleh orang lain pun. Sebab apa? Dia pegang dengan riwayat tadi yang kita baca tadi. Tidak jelas tu perawi tu, adakah rukhsah tu khusus untuk dia atau untuk orang lain kata. Lepas tu kalau dalam riwayat yang mengatakan tak boleh tu khusus untuk engkau tu, khusus guana 2 orang. Satunya Abu Burdah bin Niyar, Nabi SAW kata kepada dia khusus untuk engkau. Lepas tu dia kata kepada Uqbah bin Amir khusus untuk engkau. Khusus guana kat mana dulu? Tidak khusus lah tu, kata dia. Ataupun ittirab lah tu, tidak tetap. Bila tak tetap, tak boleh nak pegang. Boleh berlaku, kata dia. Orang lain pun ada yang berpendapat begitu, tetapi jumhur ulama tak kata begitu. Jumhur ulama tak kata begitu. Tetapi khilaf lah, sekhilaf dari segi umur tadi, hak jaza'ah tadi, sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Mengikut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, sekurang-kurangnya 6 bulan. Bawah pada tu tak boleh lah. Bawah pada tu. Ini dia kata, Nabi SAW kata kepada Abi Burdah, engkau kurbankanlah jaza', yakni anak kambing itu, tetapi tidak boleh kepada orang lain sesudah engkau. Maknanya sesudah engkau tidak boleh kepada orang lain. Hak Uqbah bin Amir tu sesudah dia ni, kau Uqbah bin Amir dulu. Kalau hak Uqbah bin Amir dulu pun masalah juga, sebab dia kata tak boleh dah kepada orang lain. Bagaimana boleh kepada dia ni pula? Itu masalah. Sebab itulah bagi orang yang mengatakan tidak khusus tu, dia tengok ada ittirab di situ. Ada ittirab. Hak mana satu tu nak pegang? Hak mana satu nak pegang? Lepas tu ni serupa jugalah lagu tu. Wala yasluhu li ghairika, tidak boleh kepada orang lain. Sesiapa yang sembelih binatang sebelum sembahyang, dia sembelih untuk dirinya. Sesiapa yang sembelih selepas sembahyang, sempurnalah nusuknya. Yakni kurbannya itu. Nusuk itu dengan makna kurbannya. Dan dia telah menepati sunnah orang-orang Islam. Sunnah Islamnya lagu itulah. Lepas itu tak ada apalah, lain itu lebih kurang begitu ya. Bab man dhabah al-adhahi biyadihi. Ini bab orang yang menyembelih binatang kurban itu dengan tangannya sendiri. Wallahu a'lam.